seorang tadi menumpukan tujuan kehidupannya adalah kepada Allah. Maknanya bukan dilarang oleh beliau untuk mengumpulkan harta, tapi hartanya kepada Allah. Bukan dilarang untuk seorang tadi cinta, tapi cintanya kepada Allah. Bukan dilarang seorang tadi mempunyai pangkat, tapi pangkatnya kepada Allah. Kemana yang patutnya dia tuju dan kemana yang sepatutnya dia tumpukan pada niatnya pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator. Saya hormati lagi saya kasihi Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti selaku pembentang kepada kata kerja yang ketiga pada hari ini, iaitu tajuknya Ihya dan Budaya Damai. Juga kepada pengulas yang pertama, Fadilah Profesor Nadir Shah Hussein, dan seluruh para guru dan para asatizah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Para hadirin yang dirahmati Allah, Aristotle ketika mana di dalam kitabnya Ilmul Akhlaq ila Niqomachus, beliau menyebutkan bahawa as-sa'adah hiya ghayatu af'alin nas. Kebahagiaan itu adalah penghujung kepada perbuatan manusia. Di apa sahaja maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dan apa yang mereka lakukan tadi adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi ini juga disebutkan oleh Socrates dan juga disebutkan oleh Plato dalam tulisan-tulisan mereka. Maka disebabkan kerana kefahaman as-sa'adah hiya ghayatu af'alin nas, maka sebahagian ada yang menganggap bahawa kebahagiaan itu adalah berkait dengan harta. Kerana yang dianggap olehnya adalah as-sa'adah, kebahagiaan itu adalah dengan hartanya. Dan ada juga yang menganggap bahawa ia berkait dengan kesihatan. Ada yang menganggap bahawa ianya berkait dengan cinta, al-hub. Ada yang menganggap bahawa ianya berkait dengan lapang fikiran, iaitu tidak ada syughlul bal, maksudnya otaknya dalam keadaan yang tenang, maka itu dianggap sebagai, atau bahasa sekarang disebut dengan healing dan seumpamanya itu adalah menunjukkan kepada as-sa'adah hiya ghayatu af'alin nas. Dan ada sebahagian lagi merangkumkan semua maksud kebahagiaan tersebut, iaitu kebahagiaan adalah hub, kebahagiaan adalah al-mal, kebahagiaan adalah dengan makna as-sihah, dan kebahagiaan dengan makna ghayatul ataupun dengan makna rahatul bal, fikirannya tenang. Maka ini adalah salah satu daripada perkara yang mustahil digabungkan dan dikumpulkan keseluruhan perkara tersebut. Jadi kalau kita gabungkan ke semua kebahagiaan tadi dengan makna tersebut, mesti dengan harta, mesti dengan kekayaan, mesti dengan kesihatan yang cukup dan seumpamanya. Maka kalau dikumpulkan seluruh harta Qarun dan seluruh harta yang dimiliki oleh Onassis pun tidak akan mampu untuk kita membeli kedamaian dan juga kebahagiaan tersebut sendiri. Jadi harta ini tidak mendamaikan, malah dia akan menyusahkan. Karena dia akan menyebabkan, seperti yang disebutkan oleh seorang penulis yang terkenal, iaitu Orson Welles, beliau mengatakan bahawa harta ini adalah hakikatnya menjadikan pemiliknya itu bebas memilih jalan kejahatan yang ingin dia lakukan. Dan juga salah seorang daripada artis, yakni Orson Welles, dia menyebutkan dengan hal tersebut. Dan kesihatan yang berpanjangan mustahil. Dan kecintaan yang diinginkan oleh seorang kalau dengan makna kebahagiaan juga mustahil didapatkan, kerana disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ghayatun nas ridhan nas ghayatun la tudrak. Yani keredaan daripada seseorang tersebut itu adalah suatu yang mustahil dicapai. Jadi kita tak akan mampu untuk memuaskan hati semua orang. Maka sebabkan kerana itulah kalau kita katakan kedamaian dengan kebahagiaan itu adalah sinonim untuk kita dapatkan. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha amina fi sirbih
Kata Rasulullah, siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan rasa aman pada keluarganya, sirbihi dengan pada rumahnya, pada hartanya, pada dirinya, wa mu'afan fi jasadih, dan sihat tubuh badannya, wa inda qutihi yaumah, dan hari tersebut ada keuangan yang dia dapatkan, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan dia telah mendapatkan seluruh dunia pada hari tersebut. Jadi maknanya kebahagiaan ini adalah sesuatu yang menenangkan, yang mendamaikan. Maka itu adalah bahagia yang diinginkan oleh semua orang. Karena itu disebut oleh sebahagian hukama, al-amnu ahna'u 'aish, ahna'u 'aishin. Jadi keamanan, kedamaian itu adalah yang paling diinginkan, ataupun ketenangan dalam kehidupan. Wal adlu aqwa jaish, dan keadilan itu adalah sekuat-kuat tentera yang diberikan. Dan jadi kalau kita melihat pada sudut yang kita bicarakan, yang disebutkan oleh Al-Fadhil Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, dan juga yang disebutkan oleh Profesor Kiai Nadir Shah Hussein, maka kita dapat melihat bahawa yang diinginkan oleh manusia ini adalah kedamaian. Dan telah disimpulkan tadi oleh Profesor Nadir Shah tentang kedamaian apa yang disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu kedamaian pada sudut spiritual, dalaman seorang tersebut. Itulah yang ditumpukan sepatutnya, bukan dengan harta semata-mata, bukan dengan pangkat kedudukan semata-mata, bukan dengan kecintaan semata-mata. Dan kita lihat perkara-perkara yang kita sebutkan kedamaian tersebut itu ditumpukan oleh sebahagian orang, sehingga mereka menumpukan pada apa yang dipandang oleh mereka kebahagiaan. Dan tidak jauh kita katakan bahawa filem-filem yang keluar pada zaman sekarang ini adalah melihat kepada sudut kebahagiaan itu. Kalau orang yang melihat sudut kebahagiaan tadi pada harta, maka dia akan buat filem yang berkait dengan harta itu adalah suatu yang menjaga mereka. Dan itu yang berlaku pada zaman sekarang, ketika mana orang yang kaya dan seumpamanya bersikap wenang dan kemudian sombong dan seumpamanya, kerana mereka menganggap kekayaan itu adalah kebahagiaan bagi mereka. Yang melihat cinta pula sebagai kebahagiaan dan kedamaian, maka mereka membuat filem dan cerita berkenaan dengan cinta. Dan menunjukkan bahawa cinta adalah ghayah kullu syai'. Ghayatu kulli syai'. Semua perkara pada cinta. Sanggup mati, sanggup seumpamanya kerana cinta. Romeo and Juliet, Laila dan Majnun dan seumpamanya. Dan ada yang memandang bahawa kebahagiaan itu adalah dengan pangkat, maka dibuat cerita yang berkaitan dengan perkara tersebut. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam Ihya, bila mana beliau merangkumkan makna kebahagiaan tersebut sebenarnya adalah dengan makna yang asma, yang paling tinggi, iaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Iaitu seorang tadi menumpukan tujuan kehidupannya adalah kepada Allah. Maknanya bukan dilarang oleh beliau untuk mengumpulkan harta, tapi hartanya kepada Allah. Bukan dilarang untuk seorang tadi cinta, tapi cintanya kepada Allah. Bukan dilarang seorang tadi mempunyai pangkat, tapi pangkatnya kepada Allah. Dan seumpama itu yang ditunjukkan oleh Sayyidina Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau menyusun atur kembali kehidupan tersebut untuk menjadikan seorang tadi terarah ke mana yang patutnya dia tuju dan ke mana yang sepatutnya dia tumpukan pada niatnya pada ketika tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, ahli sejarawan daripada barat namanya Will Durant, kata beliau, dia menyebutkan bahawa ketika mana berakhirnya kekacauan dan gangguan, maka akan datanglah kedamaian. Datangnya kekacauan, gangguan, maka datangnya kedamaian. Dan ini kerana bila mana manusia itu tidak berasa aman daripada ketakutan demi ketakutan, maka mereka akan mencipta keajaiban pada ketika tersebut. Sebab itu kita melihat ketamadunan manusia bagi mencapai kebahagiaan dan kedamaian bagi mereka dan menghalang mereka daripada ketakutan-ketakutan yang mereka hadapi, maka yang duduk dalam hutan, mereka akan buat senjata. Maka ibda' pada senjata tersebut adalah untuk mengelakkan ketakutan tersebut, maka akhirnya terbit perkara yang luar biasa. Daripada senjatanya yang bersifat dengan kuno, dan akhirnya sampailah persenjataan yang ada pada waktu sekarang. Tapi adakah itu sebagai sumber utama untuk menghalang dan mendapatkan ketamadunan dan kebahagiaan? Karena itu ditanya kepada Dr. Yahya Al-Jamal, ketika ditanya kepada beliau tentang ketamadunan dan juga bagaimana disifatkan tentang negara tamadun tersebut,
Maka beliau tidak menyifatkan negara tamadun adalah negara yang mempunyai teknologi yang tinggi. Dan beliau tidak mensifatkan bahawa negara tamadun adalah negara yang mempunyai politik yang gagah. Dan beliau juga tidak meletakkan bahawa ekonomi yang kuat itu adalah sebagai mi'yar ataupun penanda aras kepada negara yang bertamadun. Sebaliknya beliau menyebutkan bahawa ketamadunan sebenar itu adalah merasakan keamanan dan kedamaian. Dan kembali kepada apa yang telah kita disebutkan tadi oleh Dr. Nurmanuti dan juga disebutkan oleh Dr. Nadir Shah sebentar tadi, berkenaan dengan makna bagi kedamaian dan kebahagiaan tersebut, seperti yang disebutkan ataupun yang ditunjukkan oleh Sayyidina Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, adalah makna kebahagiaan yang sebenar, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Ghazali tidak menamakan kitab beliau Ihya'uddin. Beliau menamakan kitab beliau Ihya' Ulumiddin. Apa hikmah dinamakan Ihya' Ulumiddin? Karena beliau tidak berkehendak untuk menganggap bahawa agama ni mati dan dihidupkan. Karena Maulana Syekh Ali Jumaah telah menyebutkan dan mensyarahkan dalam 2 hari pertemuan kita di Masjid Sultan Salahuddin baru-baru ini, beliau meletakkan bahawa ihya' itu adalah daripada amalan yang dilakukan setelah berlaku imatah, berlaku kematian maka dihidupkan. Maka adakah bermakna agama telah mati baru dihidupkan? Tak. Beliau tidak menghidupkan agama kerana agama tidak mati. Tapi sebaliknya yang mati itu adalah pengamalan kepada ilmu yang ingin dimaklumkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Maka beliau mengarang Ihya' Ulumiddin. Jadi menghidupkan ilmu-ilmu dalam agama. Karena apa? Karena ilmu dalam agama pada ketika tersebut itu tidak disampaikan dengan cara yang sepatutnya. Jadi kerana itu beliau meletakkan sistem atau pedagogi, cara untuk memahami agama dan ilmu-ilmunya tersebut dengan sistem yang disusun oleh beliau dalam kitab beliau yang agung tersebut, Ihya' Ulumiddin. Maka kalau kita melihat pada kitab yang pertama berkaitan dengan ilm, kitab yang kedua berkaitan dengan i'tiqad, sehinggalah melalui ke semua rubuk. Ini kalau kita bermusafir, seolah kata kita naik kenderaan, kita bermusafir melalui 40 stesen yang kita akan lalui satu persatu stesen tersebut dan melihat suasana dalam stesen yang telah ditulis oleh beliau, maka kita akan dapati keajaiban. Bagaimana beliau ingin menunjukkan hadaf utama dalam setiap kitab tersebut, apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu kita laksanakan dalam kitab-kitab tersebut. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Ghazali digelar dengan Mujaddid pada kurun yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyebutkan, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Tidak man yuhyi laha dinaha. Bukan menghidupkan balik agama, tak, memperbaharui balik agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agama tidak mati. Dan Islam tidak akan mati sampai bila-bila. Dan agama Allah Ta'ala tidak akan dimatikan oleh sesiapa pun. Tapi dihidupkan dan diperbaharui balik sistemnya. Bagaimana cara menyampaikan, bagaimana sistem tadi. Dan kitab Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala ini adalah kitab yang sangat agung. Dan beliau sendiri telah meletakkan pada permulaan kitab ilmu, bahawa ilmu bukan dituntut bizatih. Ilmu bukan dituntut dengan zat ilmu tersebut. Tapi ilmu tadi dituntut untuk mencapai kepada Rabbul Ilm. Tuhan yang bersifat dengan ilm. Jadi, walaupun begitu, kita tak perlu belajar lah. Karena al-wasail ta'khudh hukmal maqasid. Karena wasilah itu mengambil hukum maqasid. Untuk mencapai kepada al-haq, kepada Rabbul Jalil, perlu melalui kepada sistemnya seperti yang disebutkan oleh beliau. Bermakna Al-Imam Al-Ghazali ingin menyebutkan bahawa ilmu laisa bisadfah. Bukan datang dengan tiba-tiba. Kamu kena lalui babnya. Kamu kena lalui sistemnya. Ini caranya untuk kamu mendapatkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu laisa mujarrad at-ta'lim faqat. Ilmu bukan hanya belajar sahaja, tapi ilmu adalah az-zawq. Bagaimana kamu merasai ilmu tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali. Kalau kita membaca kitab beliau, maka kita akan melihat itu yang ditujukan oleh beliau. Dan inilah ketenangan, kedamaian sebenar yang diinginkan oleh beliau. Karena siapa yang mengamalkan ini, maka dia akan mencapai kepada kebahagiaan yang sebenar seperti yang diinginkan dan yang
dimaksudkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Tuan hadirin yang dirahmati Allah, kerana tadi Profesor Kiai Aqil Siraj telah syarahkan kepada kita tentang nafsul insaniyah yang mempunyai quwwah al-ghadabiyah, quwwah syahwaniyah dan quwwah aqliyah, dan kesemua tadi dirangkumkan oleh Imam Al-Ghazali dalam 40 kitab beliau tersebut. 40 kitab beliau yang beliau rangkumkan dalam ensiklopedia yang agung tadi. Maka kalaulah seorang tadi mempelajarinya dengan baik, sebenarnya Imam Ghazali bukan hanya menulis kitab ini untuk kita perbahaskan dalam bentuk teori semata-mata, untuk diamalkan. Dan sebab tu kitab yang agung ini perlu diamalkan, cadangan saya, untuk kita amalkan dia dengan bentuk sulukiyah, bukan dengan hanya sekadar perlu untuk kita lakukan dalam bentuk academician. Maksudnya dikumpulkan ahli akademik dan dibahaskan secara akademik perkara tersebut, tetapi perlu juga untuk dilaksanakan dalam bentuk suluk. Bagaimana untuk menjalankan Ihya Ulumuddin tersebut di dalam masyarakat kita secara umumnya. Dan itu ada gerakan yang dilakukan, kitab-kitab yang ditulis secara mukhtasar ataupun dibuat dengan tahzib, diambil daripada Ihya untuk disampaikan kepada kanak-kanak. Maka ditulis Ihya lil Atfal, Ihya Ulumuddin kepada kanak-kanak, ditulis. Maksudnya ibda'. Kalau baru pula untuk bagaimana memahamkan Ihya dan intipati Ihya ke dalam masyarakat kepada kanak-kanak, dan dipermudahkan bahasanya dan juga diletakkan dengan contoh-contoh cerita. Hakikatnya untuk diajar kepada ibu dan ayahnya bagaimana menyampaikan Ihya kepada anak-anak mereka. Kenapa didahulukan dengan anak-anak? Karena mereka adalah jail yang akan datang, generasi yang akan datang. Karena tidak mungkin, dan ini juga mungkin sir Al-Imam Al-Ghazali memulakan kitab beliau dengan ilm, kerana dalam Quran juga Allah Ta'ala menyebutkan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena untuk menunjukkan kepada kita bahawa ilmu adalah sebagai pemangkin utama untuk perubahan tersebut. Mustahil akan berlaku perubahan kalau kata tidak berlaku dengan ilmu, dan juga berlaku dengan susunan ilmu yang terbaik, dan juga dengan bimbingan daripada ahli ilmu yang sepatutnya. Al-Imam Murtada Zabidi rahimahullahu ta'ala, kita kena ambil pendekatan Imam Murtada Zabidi. Sayyidina Murtada Zabidi rahimahullah lahir pada tahun 1145 Hijriah dan wafat pada tahun 1205 Hijriah. Dan nahdah atau kebangkitan yang beliau lakukan pada zaman beliau. Jadi beliau ini sebelum Napoleon Bonaparte masuk ke bumi Mesir, beliau wafat. Karena Bonaparte masuk pada ketika tahun 1188. Beliau masih hidup waktu itu. Ya, beliau masih hidup. Masih lagi hidup pada zaman tersebut. 1188, minta maaf. Beliau sudah wafat pada waktu tersebut. Sebab Bonaparte masuk 1788 Masihi. Jadi lebih kurang 200, hampir 300 tahun yang dulu. Jadi sebelum Bonaparte masuk ke bumi Mesir pada ketika tersebut, yang kononnya beliau telah melakukan pembaharuan pada pendidikan Mesir dan seumpamanya, hakikatnya beliau membunuh ramai ulama Mesir pada ketika tersebut, yang kebanyakannya adalah murid-muridnya Al-Imam Murtada Zabidi rahimahullahu ta'ala. Sayyidina Murtada Zabidi rahimahullah mengarang 2 buah kitab yang agung. Dan sir kenapa beliau mengarang, ada banyak kitab lagi beliau karang, tapi 2 kitab ni kita tumpukan kerana kedua-dua ini adalah tinggalan beliau, ataupun bahasa zaman sekarang guna magnus opus bagi kitab ataupun karangan beliau yang paling ulung yang dikarang oleh beliau, iaitu yang pertama Tajul Arus atau Jawahirul Qamus, yang beliau syarahkan kitab Qamus karangan Fairuz Abadi sebanyak 14 jilid, cetakan yang dulu. Dan kemudian karangan beliau Ithaf Sadatil Muttaqin karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Qamus dalamnya ada lebih kurang dalam itu ada 40,000 bahasa, 40,000 kalimah Arab, yang lebih banyak daripada kalimah yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran ada 10,000 sahaja kalimah, tapi dalam Tajul Arus ada 40,000 kalimah diletakkan oleh Sayyidina Al-Imam Murtada Zabidi rahimahullah. Dan ketika disiapkan kitab tersebut, umur beliau 36 tahun. Maknanya beliau mengarang kitab Tajul Arus dan dikhatamkan tulisan beliau tadi ketika umurnya 36 tahun pada tahun 1181 Hijriah. Beliau lahir 1145, karangan ini disiapkan 1181. Umur 36 tahun telah menulis Tajul Arus. Dan dihadiri oleh para ulama
kibar Imam Dardi rahimahullah, Sa'idi rahimahullah dan seumpamanya yang kibar para ulama pada tersebut hadir dan menulis takriz bagi kitab tersebut dan memuji karangan tadi yang agung, sehingga Al-Imam Al-Syekh Muhammad Bik Abu Zahab yang membuat masjidnya di sebelah Masjid Al-Azhar Al-Syarif, ini diceritakan oleh Jabarti dalam Tarikh Jabarti, dibuat masjid beliau dan diletakkan semua kitab dalam maktabah beliau di masjid ataupun di Jami' Mustafa Bik Abu Zahab. Dan dalam masjid tersebut diletakkan semua kitab, dan kitab terakhir diletakkan di situ sebagai satu ruang dikosongkan, itu adalah kitab Tajul Arus. Dan dibeli kitab Tajul Arus pada ketika tersebut dengan harga 100.000 dirham. Dan kata beliau, ini perlu diletakkan pada penghujung. Bermakna, kalau ini dikuasai oleh seseorang, maka seolah telah sempurna hidupnya pada ketika tersebut. Kenapa kitab Tajul Arus ini diberi perhatian? Kata Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah dalam satu ucapan beliau, karena ia berkait dengan bahasa. Dan ketamadunan, kedamaian bagi suatu masyarakat tersebut bermula dengan bahasa. Dan kemudian beliau menumpukan pada aspek kerohanian dan dibincangkan Ithaf Sadatil Muttaqin dan disyarahkan kitab Al-Imamul Ghazali. Seolah beliau ingin menunjukkan kepada kita ada dua jalan utama untuk kita mencapai kebahagiaan yang sempurna, yaitu pada sudut lisan dengan bahasa yang indah dan diperbaiki semula bahasa. Yang kedua adalah pada sudut sulukiyah dan rohani seorang tersebut sampai kepada Allah melalui jalannya Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu. Dan namanya saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana sudi untuk mendengar ucapan saya pada hari ini. Dan segala kekurangan dan juga kelemahan daripada diri saya sendiri, dan moga-moga kita dapat mengambil manfaatlah dengan apa yang kita telah sebutkan tadi secara umumnya berkenaan dengan ihya dan konsep damai tersebut diamalkan dengan kesimpulan yang telah saya sampaikan tadi. InsyaAllah selepas ini IBDE dan juga kerajaan negeri Selangor dan kerajaan negeri-negeri yang lain boleh untuk melaksanakan tugas-tugas yang besar ini, yaitu menghidupkan umat ini dengan bahasa dan juga menghidupkan umat ini dengan sulukiyah yang ditunjukkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah dan ahli sunnah wal jamaah yang Syairah dan Maturidiyah, seperti mana yang dianuti di negara kita yang dicintai ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.